Okay, so kita sambung Alright, so check, sound check, nampak slide, boleh dengar suara? Nampak, dengar. Boleh ke? Okay. Dengar ke? Nampak, dengar ke? Right, okay. Alright, so Assalamualaikum dan salam sejahtera Alright, so dua kelas yang terakhir ni, kita dah masuk chapter 5. Okay, so kita dah tengok dah kedua-dua cara lah simple cooling load estimation method, which is based on rule of thumb, okay, yang mana ramai orang lah di industri pakai cara tu, okay. And then kita juga dah tengok detail cooling load estimation method using E20 method. Okay, so kalau kamu tengok kalau kamu dah tengok dah lalui lecture, dah tengok example pada hari Selasa lepas, okay, actually detail cooling load estimation method ni pun tak susah sangat tak adalah susah sangat cuma kalau nak buat manual calculation tu dia agak panjang lah, okay, dia agak panjang. And then kalau kita ada satu projek ada banyak bilik contohnya macam di bangunan kerajaan ada hampir 1,200 bilik so takkan nak kira satu-satu lah, okay, so dia ambil masa yang lama, okay, walaupun sebenarnya memang itulah yang sepatutnya kita buat, okay. So in fact bangunan kita tu pun walaupun ada banyak bilik, okay. Alright, saya akan record sekejap lagi, saya akan record okay, so walaupun banyak bilik kalau saya tengok list equipment dekat bangunan kita tu, saya rasa memang dia buat detail cooling load calculation method, okay. Sebab kalau dia buat gunakan rule of thumb, okay, katalah orang consultant tu dia design gunakan rule of thumb, okay, bilik kita contohnya macam ni akan dapat yang saiz lebih kurang sama, tapi yang saya perhati dia punya sizing dia memang walaupun bilik sebelah-sebelah kadang-kadang ada perbezaan, okay, itu satu faktor. Faktor yang kedua, dia punya cooling load dia agak rendah berbanding dengan kalau dia design menggunakan jet figure, okay. So tak apa, nanti kalau kita try buat nanti kita akan nampak lah kenapa saya kata macam tu, okay. So bangunan kita tu saya rasa memang dia menggunakan detail cooling load estimation method, okay. Ada banyak bilik, saya tahu, okay. Saya tak tahulah berapa engineer yang kira, okay. Tapi in practice pun kalau dia tak menggunakan software, dia akan menggunakan Excel file lah, okay. Excel spreadsheet. Jadi kerja reka bentuk tu sebenarnya boleh dipercepatkan. Okay, so sekejap so okay, saya harap kamu dah go through example tu, dah go through exercise exercise number 1. Saya minta kamu tengokkan exercise number 1 tu. Hari ni kita akan discuss berkenaan dengan exercise number 1 dan juga number 2, nombor 1 dan nombor 2. Okay, okay. So as for the exercise we have 3 rooms, okay, located in our building, okay. Kita ada 3 bilik yang terletak di bangunan kita, okay. So I think more or less most of you should be familiar with the location, okay.
The first one is a classroom, second one is also a classroom, and the third one is an exam hall. Okay, all located at level 6, block 3. Okay, so if you notice, this room is actually already being converted into smart classroom. Okay, kalau kamu perasan dekat arah senam, ada satu classroom ni yang dia dah convert menjadi smart classroom. Dalam tu ada meja bulat yang untuk dia bukannya macam normal classroom punya arrangement lah. Okay, dia ada meja bulat so that orang boleh buat group discussion and so on. And then ada banyak TV lah. Almost dekat setiap sudut tu ada TV. Okay, so basically this room already being converted into smart classroom. Okay, so ini still maintain sebagai classroom. Okay, and then yang ini saya rasa mungkin kamu pernah sit for exam, sit for test at this exam hall, arah senam. Okay, so this is the walkway, this is a corridor. Kalau ke sini ni maksudnya menghala ke menara 1. Okay, so kita ada lift, 4 lift kat sini. And then kalau kita berjalan ke sana, ke arah sana, dan kita akan masuk ke blok 2. Okay. So hari ni kita nak fokus as for the exercise, kita nak try kira balik cooling load untuk bilik pertama, bilik 1, bilik 2 dan juga bilik 3. Okay, so kita tengok bilik pertama dulu. So this one I assign it as exercise number 1. Okay, B3A6 6/7. Okay, so we have all this information for the space, for the room. Okay, so actually this information more or less very similar to the example that we have gone through last Tuesday. Okay, memang exactly more or less sama lah sebab size dia lain sikit, use of space and activity sama. Okay, occupancy is 30 pax. Okay, so indoor air design condition and outdoor air condition pun sama. Okay, wall pun sama, of course sama because it is within the same building. Okay, tapi tak semestinya sama dalam satu bangunan tu semuanya dinding-dinding dia diperbuat daripada ataupun construction dia sama lah. Okay, kadang-kadang ada special location contohnya bilik-bilik kebal, okay, yang memerlukan dinding yang lebih tebal, okay, ataupun dewan kuliah yang nak sound effect yang lebih baik, so mungkin dia tebalkan dinding, okay, that kind of thing. Alright. So wall dia masih sama, 4.5 inch brick wall, okay, with cement plaster on both side. Okay, so dekat sini dia mention all 4 walls are shaded walls. Okay, so maksudnya keempat dinding ni tak kena matahari. Okay, so kalau you recall bilik ni, okay, bilik ni sebenarnya memang tak ada dinding yang kena matahari dan bilik ni memang tak ada tingkap. Okay, so kalau notice kat sini ada pintu ni actually adalah akses ataupun menghala ke makmal komputer yang dekat belakang ni. Okay, makmal komputer aras 6. Okay, so window is none. Bilik ni tak ada tingkap. Kalau kamu notice daripada drawing pun tak ada tingkap. Tak macam bilik sebelah ni ada tingkap. Okay, exam hall pun ada tingkap. Okay, sini tingkap, sini tingkap. Okay, next kita punya ceiling. Okay, 4 inch concrete with suspended ceiling board. Okay, so above floor is identical room with aircon. Maksudnya di aras 7 kita ada bilik yang sama, yang juga kita pasang aircon system. And then floor
4-inch concrete floor with tiles. Okay, lower floor is identical room with aircon. Okay, aras 5 pun sama lah. Okay, kita assume sama walaupun sebenarnya dekat aras 5 tu adalah makmal kedem. Okay, then next, lighting. We use lighting energy 2 watt per square feet. Okay, using fluorescent type lighting. Equipment 0.5 watt per square feet. Infiltration 0.3 A change per hour. Okay, ventilation is 15 CFM per pax. And finally, bypass factor is 0.2. Okay, so if you go through all this information, basically it is more or less very similar to our example. Okay, so first thing, kita ada bilik ni. Okay, this is our room 1. Okay, so bilik kita tak ada tingkap. Okay, bilik kita tak ada tingkap. So as for cooling load component number 1, solar gain through glass wall or window, so this one is equal to 0. Okay, disebabkan dia tak ada tingkap, tak ada dinding yang diperbuat daripada kaca. Okay, so therefore cooling load component number 1 ni sama dengan kosong, tak ada nilai. Okay, so tak perlu kira lah. Alright, so next, cooling load component number 2. Okay, cooling load component number 2 is for solar and transmission gain to wall and roof. Okay, kalau kamu ingat lagi, solar and transmission gain ni kita refer kepada dinding-dinding dan juga roof yang kena matahari ataupun dia expose kepada outdoor. Okay, so in this case again, kita tak ada dinding yang kena matahari. Kita ada roof ataupun ceiling kita tu, tapi ceiling kita pun tak kena matahari. Okay, sebab ini bangunan bertingkat. Floor kita pun tak kena matahari. Okay, so therefore cooling load component number 2 pun equal to 0 ataupun tak ada. Alright, so next kita tengok cooling load component number 3. Okay, transmission gain through shaded wall and also partition as well as glass. Okay, again glass tak ada, tingkap tak ada, so ini pun kosong. Okay, so heat gain through shaded wall and partition memang ada lah. Okay, so kita ada 4 shaded wall. Okay, and then kita ada partition. Okay, dalam kes ni kita ada ceiling dan juga floor. Okay, so just imagine kita ada satu macam cubicle. Okay, kiri, kanan, depan, belakang shaded wall, atas ceiling, bawah floor. Okay, so in all direction tu heat boleh masuk. Okay, so kita kena kira ke 6 heat gain. Alright, so kita kena kira lah ni, kena kira 6 kali. Okay, ataupun sebenarnya dalam kes ni sebenarnya kita hanya perlu kira 3 kali saja. Okay, sebab wall ni semuanya sama dimension. Okay, material yang sama. Bila sama dimension maksudnya sama area lah. Okay, panjang kali tinggi, yang ini pun lebar kali tinggi. Okay, sama dimension. Material yang sama, so U factor dia pun sama. And then delta T pun delta T yang sama. Okay, so kita ada ambient temperature minus room temperature minus 5 degree Fahrenheit. Tambahan 5 degree F ni kena tolak. Okay, so itu untuk dinding, 4 dinding. Kita ada lagi 2, iaitu ceiling dan juga floor. Okay, ceiling dengan floor pun dia hampir sama, kecuali U factor dia saja sedikit berbeza. Area sama. Okay, area untuk
ceiling dan area untuk floor sama. U factor ada berbeza sikit, okay, disebabkan oleh heat flow tu. Ambient temperature pun sama macam tadi lah. Okay. So meaning kita akan kira heat gain daripada ke-6 side ni. Okay. So kalau kita tengok nilai U yang kita akan pakai, okay, so kita ambil yang dekat sini, shaded wall. Kalau untuk wall 0.4 lah nilai U dia. Okay. So kalau untuk ceiling and floor, okay, kita punya heat is flowing upward. Okay. So ceiling kita U dia 0.25, floor kita U dia 0.22. Okay. So that's it. Itu cooling load komponen nombor 3. Untuk cooling load komponen nombor 4, 5 dan 6, okay, daripada semua information ni, okay, so kita boleh calculate. For example, the first one, cooling load component number 4 is internal heat gain. Yang mana internal heat gain tu pula akan pecah kepada 3. Okay. So first thing, kita tahu bilangan orang kita. Kita tahu aktiviti dia. Okay, seated at rest. Dan kita tahu dia punya set point temperature dalam bilik. Okay. So kita akan tengoklah berapa heat gain per person. Okay. From the corresponding table. Table yang berkenaan lah. Okay. Untuk lighting, kita ada 2 watt per square feet. Okay, yang ini sama macam example. Kamu boleh tengok kali dengan floor area and then kali dengan 3.4, which is the conversion factor, and then kali dengan 1.25, which is the ballast factor for fluorescent lighting. Okay, and then nombor 3, equipment. Okay, still cooling load number 4 tapi sub komponen nombor 3, kita ada equipment 0.5 watt per square feet. Okay, so kali floor area dan kali dengan conversion factor 3.4. Okay, so then by then kita complete lah calculate cooling load komponen number 4. Okay, cooling load komponen number 5, kita ada infiltration. Okay, so dia dah bagi ACH kat sini. So kita boleh estimate infiltration airflow, okay, which is ACH times the volume divided by 60. Okay, and then once we get the infiltration airflow, we can calculate the heat gain through infiltration. So kita ada 2 lah. One is QS, okay, and the other one is QL. Okay, and then last kali untuk cooling load component number 6, which is ventilation. Okay, kita ada 15 CFM per person, rate dia kali dengan 30 orang. So kita akan dapat ventilation airflow, and then kita substitute dalam formula QS dan QL. Okay, so bypass factor ni kita akan gunakan lah dalam equation untuk ventilation. Okay, so then bila kamu dah calculate cooling load komponen nombor 3, 4, 5 dan 6, okay, and then kamu masukkan lah nilai-nilai dia dalam ni, okay, and then buat subtotal, total, okay, and then calculate HHR. Okay, actually tak perlu pun calculate HHR sebab tak ada purpose, tapi saja je lah. Alright, and then kita ada floor area 30 by 30 is 900 square feet. So nanti kamu bahagikan total cooling load ni bahagi dengan floor area, so kamu akan dapat berapa BTU per square feet. Okay, and then based on your answer tu, you compare pula dengan check figure, which is check figure yang sama lah. Okay, so bila kamu dah calculate tu, dalam case ni tak payah buat apa lah, tak payah buat apa dah, sebab kita just
Kita just calculate based on information yang dia bagi. Okay. Macam dalam example tu, kita buat estimation. Bila kita rasa besar sangat, dan kita recheck. Okay. So, as for exercise number 1 ni, just kamu buat estimation je, buat calculation. Okay. And then compare je. Tak perlu nak recheck apa semua. Okay. So, based on this example or exercise, as you can see, our cooling load estimation ni, dia depends kepada building kita tu, building, for example, orientation dia, okay, dia punya shaded ke tak shaded ke, that kind of thing. Okay. So, walaupun kita ada 7 cooling load komponen, tapi tak semestinya setiap kali kira mesti ada ke 7 komponen. Okay. So, meaning bila kita ada satu tempat yang kita nak buat calculation, kita tengok tempat tu, tengok floor plan dia, dapatkan info, and then kita kira yang mana ada, yang tak ada tu tak perlu kira lah. Kalau dah kosong memang kosong lah, tak perlu kira. Okay, so itu exercise number 1. So next, exercise number 2. Exercise number 2 ni pun saya ada ubah sikit. Okay, apa yang saya ubah? Pertama sekali, yang ini. Okay, so previously we have classroom, and the activity is seated and at rest. Okay, so now it is seated and very light work. Okay, so, kalau kamu refer dalam table, dia punya rate of heat gain per person tu lebih tinggi. Okay, so occupancy sama 30 orang, indoor air dengan outside air conditions masih sama. Okay, wall pun masih sama. Okay, 4.5 inch brick wall with cement plaster on both sides. And then now our space or our room has windows, 12 unit of windows. Okay, so this is the size, and we consider it no shade or bare glass. Okay, so nanti saya nak tengok ni, kamu pakai table yang mana untuk dapatkan shade factor apa semua tu. Okay, and then ceiling and floor, ini saya ubah sikit. Previously it is 4 inch. Kalau 4 inch berat dia about 50 pound per square feet. Tapi yang ini saya naikkan sikit, 5 inch. And then the weight saya agak-agak naikkan sikit juga, about 60 pound per square feet. Okay, so dalam table tu, kalau kamu ingat, kita ada 40, kita ada 60. Dulu masa dia 50, saya cakap kita boleh ambil pada 40 worst case, ataupun kita boleh buat interpolation. Okay, so now kita ada 60 pound per square feet, which is directly available in the table. Ada kolom untuk 60 dalam table tu. Okay, next, lighting power 2 watt per square feet. Okay, so meaning sama saja, sama juga. Lampu pun jenis fluorescent type. Equipment, okay, sekarang dah none, tak ada ataupun kosong. Infiltration saya naikkan, so now it is 0.6 exchange per hour. Ventilation pun naikkan, okay, 20 CFM per person. And then finally bypass factor still sama, 0.2. Okay, so ini info-info ni ada yang saya ubah sikit lah. Okay, so bila saya ubah, meaning kamu kena tengok betul-betul table mana yang nak gunakan. Okay, and then based on that table, column mana, row mana yang kamu nak kena select dia punya value. Okay, so kita tengok room 2 ni. Okay, so basically this is room 2. Okay, sebelah ni dia facing similar room, which is bilik pertama tadi yang kita kira dalam exercise 1 lah. Okay, and then sebelah sini dia facing koridor. Okay, sebelah sini facing outdoor.
kalau kita tengok through tingkap ni, kita boleh nampak polish melati kat belakang ni. Okay, and then last sekali dinding ni pun facing outdoor. Okay, so walaupun dinding ni tak berapa kena matahari, tapi still it is facing outdoor. Okay, dia tak kena matahari tu sebab dia terlindung dengan menara satu kat sini. Okay, so menara satu tu tinggi 20 tingkat, so sini aras 6, so matahari tak berapa kena lah dekat sini ni. So ada gap sikit lah antara blok 3 dengan menara 1. Okay, but still it is facing outdoor. Okay, so yang ni slightly different. Roof, floor masih tak kena matahari. Dua dinding ni pun masih tak kena matahari. Tapi kita ada dua dinding yang kena matahari. Dan dalam kes ni kita ada tingkap. Okay, so kita tengok satu-satu. Cooling load component number 1. Ada tingkap, kena matahari. Okay, so then kita kena kira cooling load component number 1. Okay, so based on the information, kamu calculate lah area dia. Okay, and then dapatkan peak solar heat gain daripada table 4, storage factor daripada table 5, dan shade factor daripada table 6. Okay, next, solar and transmission gain through wall and roof. Okay, wall ada dua side yang kena matahari, so ada dua, kena kira dua kali lah, iaitu untuk dinding ni dan dinding ni. Okay, roof tak kena matahari, floor tak kena matahari, yang ini pun shaded, so habis, itu saja. Okay, so ada dua yang kena calculate kat sini. Okay, so next, next untuk cooling load component number 3, transmission gain through shaded wall, glass and partitions. Okay, kita ada wall ni, glass wall ni, plus roof ataupun ceiling, dalam kes kita ada ceiling lah, dan juga floor. Okay, so bila kamu total up, mesti ada 6 bahagian yang kamu kena kira, sebab kita ada 4 wall, 1 roof ataupun ceiling, dan juga 1 floor. Okay, so U factor dia pula. Okay, untuk U factor, kalau yang tadi external wall yang menghadap outdoor ataupun facing outside, right, so untuk nilai U kita kena ambil yang ini. Okay, cooling load component number 2, masa nak kira tu nilai U kena ambil 0.48. Tapi untuk cooling load component number 3, for shaded wall, kita kena pakai 0.4. Okay, so yang ni, glass ni, masa nak kira untuk window tu lah. Okay, dia vertical kan, kalau kamu tengok tingkap tu mestilah vertical. Okay, so U dia pakai 1.13. Ceiling and floor sama macam tadi, 0.25 dan 0.22. Okay, so the rest pun sama, cooling load component 4, 5 and 6 sama macam tadi. Okay, cuma untuk cooling load component number 4, which is internal heat gain tu, kita ada 3 komponen, sub-komponen, occupant, lighting dan equipment. So in this case, equipment tu kalau kamu notice, dia kata none, so tak perlu kira, sebab dah tak ada. Okay, so then bila kamu dah complete, kamu just isikan dalam table ni. So now ini ada, semua ada lah, kecuali nombor 7 lah. Nombor 7 ni kalau dalam lecture kita memang selalunya tak ada. Kita tak buat assumption ataupun ambil factor of safety. In practice kita ambil factor of safety 5%, 10%, tapi now kita tak buat lah, kita tak buat benda tu.
Okay. And then ulang benda yang sama lah. Subtotal, total, SHR, floor area. Okay. Dapatkan BTU per square feet berapa. And then finally compare dengan check figure. Okay. Last sekali, exercise number 3. Yang ini banyak persoalan, banyak tanda soal. Okay. So meaning for this exercise, you have to make your own assumption. Okay. Kamu kena buat assumption sendirilah. Especially occupancy ni. Dalam Dewan exam tu berapa ramai orang nak masuk, nak letak. Okay. So ini kamu kena buat own assumption. Okay. Lepas tu kamu kira. Lepas kamu kira tu kamu akan check dengan check figure. Kalau rasa macam besar sangat, kamu boleh recheck balik. Kalau kamu rasa kecil sangat pun, actually kamu boleh recheck balik. Check figure ni bukan sekadar kalau dia terlebih besar. Kalau terlampau kecil pun kita boleh check balik. Kalau kita ada underestimate. Kalau dalam exercise ataupun example Selasa lepas, kita tengok dalam satu case tu, dia punya BTU dia 115. Check figure maksimum ataupun high 80. Okay. So dalam case tu besar lah. So kita recheck. Kalau dia kecil pun, contohnya BTU per square feet 30, check figure paling rendah, paling low tu 45. Okay. So kita punya jawapan macam kecil lah. So kita boleh recheck balik. Tengok dekat mana yang kita underestimate. Okay. Alright. Tapi memang betul, kadang-kadang ada kes yang 30, 35. Sebab bilik tu selalunya dia internal room lah, ataupun location dia tak kena matahari langsung. Okay. So ada kemungkinan juga dalam kes-kes tu BTU dia sangat-sangat rendah. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk exercise. Kita ada 3 soalan. Okay, ada apa-apa nak tanya? Hello, sir. Saya nak tanya pasal ceiling and floor tu lah. Okay. Saya nak confirmation untuk ceiling kita pakai 0.25 Okay, ke kalau untuk untuk floor? dia sama je sebenarnya. Sama. Ceiling dan floor ni sama. Sebab kadang-kadang floor kita merupakan ceiling kepada orang bawah kan. Ceiling kita pula merupakan floor kepada orang atas. Okay. So construction dia normally sama kalau bangunan bertingkat ni. Okay. Okay. So apa yang membezakan dia heat flow direction ni. So okay. kalau dalam bilik ni normally kita tahu kita punya heat ni udara kita yang panas akan mengalir ke atas lah. Udara sejuk akan turun ke bawah. Okay. So kita ambil yang tinggi ni untuk ceiling lah, yang rendah ni untuk floor. Okay. Alright. Okay, clear. So, terima kasih. Alright. Sir nak tanya. Okay. Untuk CLC 4, okay. So kira occupant tu kan. Dia boleh pakai table 10 dengan ashray tu ke? Mana-mana ke? Atau memang kena pakai table 10? Saya prefer pakai table 10 lah. Okay. Kalau dalam test pun kita akan pakai table 10. Kita akan lebih guna kepada yang apa ni, E20 method tu. Maknanya kalau kita buat indoor air condition tu kena sama ada 3 degree Fahrenheit tu lah, 78, 75 atau 70. More or less lebih kurang tu lah. Okay. Itu typical figure lah. Saya tahu kadang-kadang kamu nak temperature yang lain kan. Sebenarnya boleh je. Tapi nanti bila kamu nak ambil figure daripada table tu, kamu kena fikir sikit lah.
Nilai dia tak lari jauh, tapi kena fikir sikit. Ini kan, table ni kan? Table tu. 75 ni 24 darjah Celsius. Okey. 78 ni saya tak ingat berapa. Tapi selalunya kita design dalam range ni antara 75 ke 78. Ada yang kadang-kadang 70. So ini nilai-nilai yang biasa lah. Kalau kamu nak set 76 apa semua tu, kamu okey je. Nilai dia tak lari jauh pun. Lebih kurang je. Okey. Okay? Kalau tidak, kamu ambil yang worst case punya. Worst case scenario. Alright. Okay. Okay? Okay, boleh nampak perbezaan antara especially exercise nombor 1 dan nombor 2. Okay? Sebab exercise nombor 1 tu bilik dia tak ada, ataupun semua wall dia adalah shaded wall lah. Bilik kedua pula ada yang kena, ada yang tak kena. Okay? So konsep dia macam tu lah. Kita tak kisahlah kita ada bangunan yang besar ke. Okay? Bangunan besar yang ada banyak bilik ke, ataupun kita ada satu bangunan yang besar tapi untuk single use. Single use tu maksudnya single zone maksudnya kita ada satu bangunan besar tapi dia dewan. Contoh kita nak buat dewan besar. Okay? So cara nak calculate pun sebenarnya sama je. Okay, tak ada soalan? Okay, so actually untuk hari ni itu sajalah. Okay, ini saja. Saya nak minta kamu buat exercise number 2 sebagai group assignment. Okay, kamu dah ada kumpulan masing-masing. Okay, so jadikan exercise number 2 tu sebagai group assignment. Kamu akan submit assignment ni, assignment nombor 1 ni pada hari test kamu nanti sebelum pukul 5 petang. Okay, pada hari test sebelum pukul 5 petang. Nanti instruction dia saya akan maklumkan lah. Saya akan beritahu dalam kumpulan masing-masing tarikh dan juga dia punya waktu, iaitu pukul 5 petang, dan email yang mana satu kamu kena hantar. Sebab setiap grup akan hantar ke email yang berbeza. Okay, so that senang nanti saya nak trace kamu punya assignment ke test yang kamu submit ke semua nanti. Okay, so kamu ada masa yang banyak In fact, lepas ni pun kamu boleh continue buat. Okay, and then kamu ada cuti 2 minggu. Lepas cuti tu pun ada lagi masa sikit, boleh buat lah. So sepatutnya saya rasa ini kalau buat sekarang pun dalam masa setengah jam dah siap lah ni. Okay, so next saya nak explain pasal test. Sebab nanti bila buka SEM nanti, lepas midterm break ni, kita akan sit for test lah. Okay, so bila buka nanti terus kita akan ada test week. Okay, saya rasa jadual pun dah keluar. Saya tak perasan HWAC punya test ni hari apa. Okay, selalunya HWAC lambat sikit lah. Hari Ahad. Hari Ahad. Okay. Okay, tak apa, hari Ahad. So test ada 3 soalan. Okay, kalau kamu boleh dapatkan test yang sebelum-sebelum ni, boleh minta dekat kawan-kawan kamu. So test kita ada 3 soalan. Soalan pertama teori. Okay, so soalan pertama ni, question 1 ni selalunya saya akan pecahkan kepada 2 atau 3 atau 4. Okay, so soalan teori yang total marks adalah 10. Okay, so soalan teori ni boleh
masuk soalan daripada mana-mana chapter, daripada chapter 1, 2, 3 dan 5. Chapter 4 tak ada. Chapter 4 kita skip. Tak masuk dalam test. Sebab apa kita skip? Sebab kita nak fokus habiskan chapter 5. So nanti saya akan bagi nota chapter 4 untuk kamu baca dan kita akan discuss selepas test week tu nanti. So itu saja. Question 1 selalunya ada dia punya pecah-pecah. Soalan ni soalan teori, datang daripada chapter 1, 2, 3, 5. Total mark dia 10. Soalan kedua, calculation, total marks dia 20. So calculation chapter ke-3, psychometric. So macam biasa kamu akan ada saya akan bagi psychometric chart. Saya akan bagi data, kamu akan plot, kamu akan kira lah SAF ke SAT ke RL ke whatever yang saya nak minta tu, kamu akan kira lah. Again saya repeat, soalan 2 calculation 20 markah. Soalan dia berkenaan dengan psychometric, applied psychometric. Dan last sekali, soalan ke-3. Soalan ke-3 pun calculation, pun 20 markah. So soalan ke-3 ni akan tanya berkenaan dengan chapter 5, cooling load. Dan saya akan bagi data yang macam ni. Saya akan bagi kamu information dan kamu akan buat calculation based on information yang saya bagi tu. So kalau kamu dah mahir buat, dah tengok example, dah faham, buat exercise pun dah okey. So lama-lama keluar soalan macam mana pun kamu mesti boleh buat. Sebab cara dia sama saja, cuma location saja yang lain. Sama juga macam in practice, bila kamu dah kira bangunan mana pun, cara dia sama je, cuma bangunan yang berbeza. Lagi banyak projek yang kamu buat, lagi mahir lah kamu, lagi banyak experience, and then lagi mahir untuk buat design. So sama je konsep dia. Kita belajar, kita banyak buat latihan, kita boleh jawab test. Boleh buat test. Kita kerja, kita buat banyak projek, kita pun mahir, datanglah projek macam mana pun, kita boleh buat design. Alright, so clear pasal ni, soalan 2 ni sebagai assignment 1 dan juga pasal test tu. Clear tak clear? Clear sir. Clear sir. Okay. So saya rasa untuk hari ni tu saja. So kita ada masa lagi ni. Selalunya kalau face to face punya kelas, dia punya assignment ni saya suruh buat dalam kelas. Saya suruh buat dalam kelas. Contohnya habis kelas tu terus submit lah. Pertama, bila kita buat macam tu, kamu pun boleh tanya saya. Masa kamu buat assignment ni, saya akan ada lah dalam kelas, saya boleh pusing-pusing, boleh tengok kamu kira macam mana apa semua. And then kamu completekan dalam kelas, and then terus submit. So balik pun dah tak perlu fikir dah pasal assignment. Sebab dah buat terus dan terus submit. So untuk ODL ni normally saya bagi masa lah. Kadang-kadang saya bagi masa yang panjang. Sebab apa? Sebab saya tak tahu kamu punya workload lah. Kamu punya mungkin assignment pun banyak. Ataupun ada kelas. That kind of thing. Okay. So kalau tak ada soalan, itu saja. Kita boleh leave meeting ni. Saya suggest kamu gunakan masa yang ada untuk buat exercise 1 dan 2 ni.
Tak kisahlah nak discuss dalam group ke tak ke. Alright. Sebarang pertanyaan, kamu boleh PM dalam group. Okay, WhatsApp dalam group. Kalau segan, boleh PM saya personally. Okay. Alright. So, Ahmad Zarif. Okay tak Ahmad Zarif? Ahmad Zarif, Ya, ya doktor. ada tak? Ada apa? Okay. Setakat ni okey, doktor kena buat latihan lah. Tahu assignment, ada assignment, ada test nanti. Ah, Tahu assignment soalan mana, test pun tahu apa nak masuk semua okey doktor. Faham. Okay. Orang lagi siapa? Perempuan pula lah Nurul Sahira. Ya, saya. Macam mana? Daftar dah settle Dengar. Dah settle lah. Okay, so kamu pun notice assignment, soalan mana, test apa nak masuk. Yep. Okay. Alright, so itu saja untuk hari ni. Kamu try buat 2 soalan ni. Saya rasa kalau kamu dah try buat, boleh jawab, okey lah tu. Kalau kamu nak soalan yang lain, kamu try cari Pasir lah. Kawan kamu saya lepas, dia pun ada soalan yang same sebelum dia. Okay. Alright, so itu saja. So, selamat bercuti, selamat Hari Raya. Terima kasih, sir. Selamat Raya juga. Okay, sir. Selamat Raya, sir. Terima kasih. Okay, je. Selamat Hari Raya je. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, alright. Terima kasih, sir. Selamat Raya. Okay. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you, Fred.